Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kepada kurnia Allah kita dapat bertemu pada malam ini dan melakukan rutin kita yang biasa pada setiap minggu, iaitu membedah surah-surah daripada dalam Al-Quran agar dapat kita jadikan panduan hidup kita dan agar kita dapat beramal dengan kandungan-kandungan surah kita pelajari. Dan insya-Allah semoga pembelajaran yang kita lakukan ini kita teruskan istiqamah belajar dan menuntut ilmu Allah, ilmu tadabbur kita teruskan, kita istiqamah dan doa agar kita istiqamah terhadap pembelajaran ini. Dan seperti yang kita tahu pada minggu lepas, kita telah ketahui bahawa Allah mengatakan bahawa sanafrugu lakum ayyuhas thaqalan, di mana Allah akan membanci amalan jin dan manusia tanpa terlepas walau sedikit pun. Kerana Allah mengatakan faragha, sanafrugu, faragha itu bermakna tak kena ada satu pun yang terlepas. Kemudian Allah pun mencabar jin dan manusia untuk lari daripada dihitung amalan mereka, walaupun jin dan manusia cuba untuk lari ke mana? Ke luar bumi, ke langit. Walaupun mereka cuba lari ke luar langit, yang mana Allah kata kalau nak lari sehingga keluar langit ni hanya dapat menembusinya dengan apa? Dengan ilmu, kepandaian ataupun apa saya sebut minggu lepas? Kepandaian ataupun apa ya? Kepandaian. Bukan saya sebut kepandaian ni. Kepandaian ataupun kekuasaan kekuasaan. Dan Allah kata kalau cuba lagi juga yursalu alaikum syuwazun minan nar wa nuhasun fala tantasiran. Allah akan hantarkan apa? Syuwaz minan nar, api yang menyala. Wa nuhasun, cairan tembaga. Fala tantasiran, tak ada siapa boleh tolong kalian berdua. Kalau cuba lagi lah. Kemudian Allah mengatakan apabila langit itu terbelah, dia bentuknya bagaikan apa? Bunga mawar. Yang mana dia akan berkilat-kilat di langit tersebut seperti kadihan, seperti minyak. Seperti minyak kadihan. Dan Allah berkata pada hari itu kalian tidak akan, manusia dan jin tidak akan dipersoalkan. Tetapi bila mereka akan dipersoalkan? Pada hari hisab. Kerana itu adalah hari kiamat, hari kebangkitan. Kemudian Allah berkata ahli neraka ni yu'rafu mujrimina bisimahu, dapat diketahui dengan raut wajah mereka. Bagaimana dapat diketahui dengan raut wajah mereka? Hitam. Bagi ahli syurga, Allah sebut dalam Quran, mubiyaddat wujuhukum, diputihkan, disinarkan muka mereka. Jadi kalau orang neraka Allah kata muswaddat wujuhukum, dihitamkan. Kemudian fayu'khazu bin nawasul aqdam,
malaikat akan tarik dia dengan nawasi. Apa dia nawasi? Ni, bulu rambut ni. Malaikat akan tarik dia. Wal aqdam apa dia? Kaki dia. Dia akan ditarik daripada kaki dan akan ditarik dengan hubung kepala dia ke dalam api neraka. Kemudian Allah kata, malaikat menarik tu dalam keadaan apa dia kata? Hazihi jahannamul lati kuntum biha tukazziban. Hazihi jahannamul lati yukazzibu biha al-mujrimun. Hazihi jahannamul lati yukazzibu biha al-mujrimun. Sambil dia tarik tu, malaikat kata, inilah dia neraka yang dulu kamu jin dan manusia tak percaya. Inilah dia neraka yang kamu berdua tidak percaya. Kemudian Allah pun mencerita berkenaan dengan ahli syurga. Waliman khafa maqama rabbih, sesiapa yang takut akan ketika mana dia berdiri di hadapan Allah, diadili. Takut pada hari itu. Macam kita bincang dulu, takut tu berlaku di mana? Di dunia. Ayat ni bukan refer kepada takut ketika dia berada di depan Allah pada hari itu, tapi di kat dunia dia takut dan tidak akan berdiri di hadapan Allah. Akan dipersoalkan. Orang macam ni Allah kata dia dapat apa? Walahul jannatan, dapat syurga, dua syurga. Dua syurga tu bermakna apa? Jin dan manusia akan mendapat dua syurga. Okey, selepas mendapat dua syurga, Allah kata Allah pun mula menceritakan keadaan syurga tu bagaimana. Pertama, sifat dia apa? Zawata afnan. Adanya pohon-pohon, adanya apa? Buah-buahan afnan. Zawata afnan, iaitu adanya dahan-dahan pokok-pokok dalam tu. Seperti yang kita sebut pada minggu dulu, Nabi SAW menyifatkan semua yang berada dalam syurga ni adalah apa? Tidak terlintas oleh akal, tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengari oleh telinga. Bermakna semuanya adalah benda-benda yang tak pernah kita lihat. Namanya sama, tapi dia tak pernah lihat. Macam contoh Allah kata dalam Quran, dalam syurga ada buah anggur. Nama sama anggur, tapi anggurnya bukan macam anggur di dunia. Rasanya tak sama, rupanya tak sama. Kita tak tahu bagaimana. Itu termasuk dalam bab perkara gaib. Cuma apa yang Allah sediakan tu adalah nama-namanya sama dengan apa yang nama pada di atas dunia. Bila Allah kata apa? Ada banyak pokok, kemudian ada dua anak sungai yang mengalir. Kejerian, dua anak sungai yang mengalir. Kemudian ada setiap buah-buahan tersebut adanya pasang-pasangan. Okey. Dan Allah pun kata muttaqiin ala furushin wadainuha min istabrak. Yang mana ahli syurga nanti muttaqi, mereka akan bersandar, mereka akan berehat, akan bersenang-senang, bersantai ala furush, di atas satu hamparan. Furush ni kita panggil furush. Ni karpet kita panggil furush. Ada yang kata furush ni sebenarnya lagi tebal daripada ni. Furush ni macam kita kata tilam lah. Furush. Selalu Arab sebut mafrush. Mafrush maksudnya dah siap sedia. Bermakna dah siap sedia dengan perabot. Antaranya apa? Furush tu ialah antaranya lah dah siap ada katil. Arab akan panggil rumah yang dah siap ada katil, dah siap ada perabot ni panggil mafrush. Dah siap sedia. Maknanya mereka akan ahli syurga nanti akan duduk dalam syurga dalam keadaan muttaqi, bersenang-senang, duduk baring, terlentang sebagainya di atas satu tilam yang empuk, yang mana di dalamnya dibuat daripada istabrak. Istabrak tu apa? Sutera. Ada dua nama sutera dalam syurga, sundus dan istabrak. Istabrak tu adalah maksudnya yang menyinar. Istabrak merupakan sutera mahal lah kita kata. Istabrak. Wajanal jannataini, dan siapa ingat saya sebut dan tu maksud dia? Dan bukan maksudnya dan bahasa Melayu, dan maksudnya dan apa? Yang sangat dekat.
Bermakna mereka akan dapat buah-buahan dengan yang sangat dekat. Tak perlu gaya ambil galah panjang, tak perlu. Dia tak perlu kena panjat, siap kena kengga semua, tak perlu. Sebab buah tu sendiri akan datang, janatan ni, dan akan sendiri mendekat. Dan okey, kemudian dia kata fihinna, di dalam syurga-syurga tersebut, qasiratut tarfi lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Di dalamnya adanya bidadari qasiratut tarfi, bermakna hanya fokus kepada orang tersebut. Lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Sama ada manusia pun tak pernah, jin pun tak pernah sentuh dia. Di sini ada perbincangan para ulama. Contohnya Al-Imam Syekh Salih Al-Utsaimin ada sebut berkenaan dengan hal ni, yang mana Syekh Salih Al-Utsaimin membahasnya dari sudut hadis-hadis yang terkumpul berkenaan dengan dia panggil apa? Bidadari syurga. Okay, lelaki kita faham memang dia akan nampak bidadari syurga. Okay, lelaki, walaupun dia boleh bersama dengan isteri dia dalam syurga, dalam pada Allah pun akan wazawajnahum bihurin in. Allah kata kami akan kahwinkan mereka juga dengan, kerana Allah akan tidak adanya sifat cemburu di dalam syurga, seperti Nabi SAW sebut dalam hadis. Dan bagi yang perempuan pula, Syekh Salih Utsaimin dah sebut bagi yang perempuan pula. Okey, bagi yang perempuan, apakah yang dia dapat? So dia ada 6 keadaan yang Syekh Salih Utsaimin bahaskan. 6 keadaan. Yang pertama, antamuta qabla an tatazawwaj, iaitu seorang perempuan dia meninggal dalam keadaan dia belum sempat berkahwin. Okey, perempuan yang dalam keadaan belum sempat berkahwin, maka seperti Nabi SAW sebut dalam hadis, ma fil jannati azab, tidak ada orang bujang di dalam syurga. Dalam syurga tidak ada orang bujang. Maka orang perempuan yang mati meninggal sebelum sempat dia berkahwin, maka dia akan dikahwinkan dengan lelaki-lelaki yang berada dalam syurga. Itu yang disebut dalam hadis. Wazawajnahu. Okey. Dan yang kedua adalah seorang perempuan itu meninggal dalam keadaan selepas dia ditalak oleh suami dia. Dan dia meninggal dalam keadaan dia belum sempat berkahwin yang baru. Bermakna bila dia dah kena talak dengan suami dia, bermakna dah tak ada hubungan suami dah, suami isteri lagi dengan suami tersebut. Kemudian dia meninggal, tak sempat kahwin yang baru. Maka orang ni pun sama juga, perempuan ni dia akan dikahwinkan dengan lelaki dalam syurga. Yang ketiga pula, antakuna mutazawwijatan walakin la yadkhulu zawjuha ma'al jannah, iaitu seorang perempuan yang masuk ke dalam syurga, ditakdirkan Allah dia masuk dalam syurga, tetapi suaminya tidak bersama-sama dengan dia di dalam syurga. Bagaimana? Ada tempat lain lagi? Tak ada. Bermakna suami dia dalam neraka dan dia di dalam syurga. Maka ini pun Rasulullah SAW kata berdasarkan hadis yang ada, perempuan ini pun akan dikahwinkan besok dengan lelaki berada dalam syurga. Sebab suami dia yang ada tak masuk syurga. Suami dia itu dalam ditakdirkan Allah berada dalam neraka. Tapi orang kata, seandainya dia nak juga suami yang masuk neraka itu sama-sama dengan dia dalam syurga. Itu termasuk dalam bab hadis keumuman syafaat orang-orang beriman. Syafaatil malaikah wa syafa'al mu'minun, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Malaikat boleh beri syafaat, wa syafa'al mu'minun. Orang beriman pun boleh beri syafaat. Syafaatil malaikat boleh beri syafaat, orang-orang beriman boleh beri syafaat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat yang besar, al-uzma. Okey, tetapi dalam Al-Quran sebagai menyokong hadis tersebut, Allah kata, wa ma min syafin illa Allah. Ma min syafin illa min ba'di izni. Tidak ada orang yang dapat memberikan syafaat melainkan selepas dengan izin Allah. Semuanya dengan izin Allah juga. Dan kebanyakan hadis-hadis yang diberitahu tentang berapa orang dia boleh ambil masuk dalam syurga, kebanyakannya hadis-hadis tersebut tak sahih. Contoh, seorang yang hafal Quran, dia boleh membawa berapa orang? 10 orang ke dalam syurga. Hadis itu tak sahih.
Banyakkan hadis yang menetapkan bilangan orang tertentu kau boleh bawa ke dalam syurga adalah hadis yang ada dicacat di usul sana. Tapi hadis tu tak boleh nak kata total tak boleh pakai. Ada hadis dia ni lemah dari sudut sanad, perawi semua lemah. Tapi makna dia boleh jadi sahih. Kemungkinan makna hadis tersebut akan bernaung di bawah hadis-hadis yang lebih umum. Bermakna hadis yang kata boleh bawa 10 orang masuk ke dalam syurga sebab kapal Quran. Hadis tu walaupun dia lemah tetapi makna dia sahih kerana hadis tu termasuk dalam bab syafaat orang beriman. Tetapi tetap bilangan 10 orang itu ada yang mengatakan penambahan nombor yang ditambah. Sebenarnya kalau kita kumpulkan hadis-hadis tersebut tidak ada nombor berapa ramai boleh masuk. Yang hadis-hadis mengatakan 70, 10 semua hadis tu sebenarnya dia masih, kita tak boleh kata dia memang dari sudut sanad dia masalah, tapi dia termasuk di bawah lingkungan hadis-hadis umum, iaitu syafaat orang beriman. So boleh. Tetapi ayat Quran sebut apa? Walaupun boleh selepas dengan keizinan Allah. Seandainya perempuan tadi dia meninggal dan suaminya ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam neraka, maka dia boleh memilih berdasarkan hadis yang ada, dia boleh memilih untuk laki dia bersama dia dengan syafaat orang beriman, tetapi dengan izin Allah. Seandainya diizinkan Allah, dia boleh bersama. Tapi kalau tak diizinkan Allah, maka dia akan boleh dikawinkan dengan lelaki yang berada di dalam syurga. Kemudian yang keempat antamuta ba'da ziwajiha, iaitu seorang perempuan yang meninggal selepas hari perkahwinan dia. Dia dah kahwin, meninggal. Umul mar'atu allati matat ba'da zawjiha fa hiya fil jannati li zawjiha allati matat. Wa amal mar'atu allati matat ba'da zawjiha fa hiya fil jannati li zawjiha allati. Seandainya dia meninggal dalam keadaan selepas perkahwinan dia, meninggal masuk syurga, maka dia dapat bersama dengan suami dia yang dikahwini tersebut. Kemudian yang kelimanya, wa amal mar'atu allati mata anha zawjuha fa baqiyat ba'daha thumma lam tatazawwaj hatta mata fa yazawjuha lahu fil jannah. Bagi seorang perempuan yang meninggal, suaminya pula meninggal. Suami dia meninggal, tetapi dia tak berkahwin dengan mana-mana lelaki lain. Dia meninggal pun, perempuan tu pun meninggal dalam keadaan tak kahwin baru, mati dalam keadaan janda. Dia tak kahwin baru, so dia pun meninggal. Suami dia meninggal dulu, kemudian dia meninggal, maka suami dia yang meninggal tersebut akan bersama-sama dengan dia juga di dalam syurga. Dan bagi pihak yang keenam, wa amal mar'atu allati mata anha zawjuha fatazawwaj ba'daha fa innaha takunu li akhir azwajiha mahma kathura. Berdasarkan Nabi kata, kalau contoh seorang perempuan, okey, dia meninggal, suaminya meninggal dan dia kahwin baru. Perempuan macam ni, berdasarkan hadis yang ada, bila dia meninggal, dia akan bersama dengan lelaki terakhir yang dikahwin. Dan seandainya lelaki tersebut masuk syurga lah, lelaki terakhir yang kahwin itu yang akan bersama dengan dia semua. Bila dia banyak suaminya. Huzaifah al-Yamani pernah bercakap benda macam tu dengan suami isteri dia. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, dia sendiri sebut dalam kepada isteri dia, kata kalau dia kata kepada isteri dia, Kanda kata aku ni meninggal, aku harap kau ni tak kahwin lain. Sebab kalau boleh aku nak, aku ni lah suami akan bersama dengan kau besok dalam syurga. Disebut itu kepada isteri dia, Huzaifah. Dan sebagian ulama mengatakan bahawa di antara hikmah, okey,
isteri-isteri Nabi SAW tidak boleh berkahwin lagi selepas kewafatan Nabi, dan dinamakan sebagai Ummul Mukminin, ibu bagi orang yang beriman, bermakna tak boleh dikahwini oleh selepas itu oleh mana-mana lelaki, adalah disebabkan hadis ini. Supaya Nabi adalah orang yang mereka kena, wanita-wanita tersebut akan bersama dengan Nabi SAW besok di akhir. Tapi seperti yang saya sebutkan lah, benda ni adalah benda yang gaib. Pertama, seandainya orang tu beranggapan seandainya dia mampu, seorang perempuan tersebut dia hidup tanpa suami dia, dan dia bercita-cita supaya biarlah suami dia yang soleh sebelum ni bersama-sama dengan dia dalam syurga besok. Tapi seandainya dia tak mampu, bukanlah orang yang mampu nak menguruskan anak-anak sekali yang masih kecil contoh, tanpa adanya suami, maka tak nak mengapa untuk dia berkahwin lagi, tanpa perlu dia memikirkan tentang perkara tersebut. Kerana macam kita sebut tadi, walaupun hadis-hadis yang ada menetapkan perkara tersebut, masih lagi tergantung kepada syafaat orang beriman tu masih ada lagi. So dia nak bersama dengan sesiapa yang dia nak di dalam syurga besok, dengan mana-mana lelaki yang dia pernah kahwini di luar dunia pun boleh, berdasarkan syafaat orang beriman tadi. Tapi Allah kata apa? Selepas keizinan Allah. Itu. Dan Syekh Saleh sebut pasal benda ni, dia kata, yalah kalau orang lelaki dapat yang itu, tapi orang perempuan ni dia tak macam lelaki, dia kata. Jadi benda apa yang dia dapat? Dia dapat, dia masih sama juga dapat, tetapi dengan orang yang dikasihi dulu. Sama. Jadi apa yang kita boleh katakan, suami dan isteri kena berusaha bersama-sama menggapai redha Allah, supaya dia dan isteri ditakdirkan besok oleh Allah bersama-sama di dalam syurga. Dan seandainya boleh jadi, seandainya kita melupakan tanggungjawab ini, yang mana Allah sendiri sebut dalam Al-Quran, wahai orang beriman, jagalah anak dan isteri kamu daripada terjerumus ke dalam api neraka Allah, yang mana di dalamnya adanya para malaikat ghilazun syidad, yang mana tidak akan bertolak ansur pun dalam menyiksa ahli-ahli neraka ini, yang mana dia akan melakukan apa benda pun yang Allah suruh mereka akan lakukan. Allah beri ancaman kepada ketua-ketua keluarga yang memimpin keluarganya supaya jangan menjerumuskan dirinya dan keluarga dia ke dalam neraka Allah. Jadi apabila kita sudah pun bersuami dan beristeri dalam membina keluarga, maka tanggungjawab bagi seorang ketua keluarga adalah menjaga segala sudut agama, sama-sama bersama suami dan isteri, bersama-sama menggapai redha Allah, agar dia dan isteri dia sama-sama dapat duduk dalam syurga Allah besok sama-sama, dan diminta berlindung daripada Allah seandainya dia masuk ke dalam syurga ataupun isteri dia yang ke sana, ataupun isteri dia ke sana, dia pula yang isteri dia ke dalam syurga, dia pula yang ke sana. Jadi benda yang fair adalah sama-sama menggapai redha Allah, sama-sama nak masuk syurga, sama-sama buat amalan, sama-sama kejar fastabiqul khairat, sama-sama mengejar membuat amalan kebaikan, agar semua dua-duanya dapat masuk dalam syurga Allah. Itu dalam bab bidadari. Jangan fikir bidadari isteri kita pun kita kena fikir kan. Jangan ada fikir, alah tak apa, tak payah bini aku tak masuk syurga pun tak apa, aku ada bidadari kata. Itu pemikiran yang salah. Dia fikir, wah aku masuk syurga tak apa, ada bidadari tunggu. Bini aku lantaklah dia masuk syurga, masuklah syurga, dia masuk neraka lantaklah dia. Itu benda yang salah. Okey? Benda yang tak boleh ada dalam pemikiran seorang lelaki yang gentleman, seorang lelaki yang faham agama, dia tak boleh ada pemikiran macam itu. Pemikiran dia yang perlu ada disematkan dalam kepala dia adalah, akulah orang yang bertanggungjawab memimpin tangan isteri aku masuk ke dalam syurga Allah. Akulah orangnya. Akulah yang akan sama-sama pimpin tangan dia. Kerana aku ditugaskan, diberikan tanggungjawab benda itu. Aku telah diberikan tanggungjawab itu dalam Quran Allah sendiri sebut. Jadi jangan sia-siakan tanggungjawab tersebut. Jangan ubah pemikiran kita, kata tak apa, aku bidadari. Dia pergi bidadari. Memanglah betul ada bidadari. Tetapi janganlah dilupa isteri dia yang bersama-sama dengan dia susah dan senang
yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk dia bersama dengan isteri dia. Kemudian Allah menyifatkan, okey, menyifatkan bidadari tersebut ka'annahunal yaqut wal marjan. Yaqut ni apa dia? Permata, betul? Marjan pun Yaqut bukan permata, silap. Yaqut tu apa? Dia 5. Marjan tu adalah mutiara. Kenapa Allah menyamakan seperti delima dan juga mutiara? Betul. Kedua, sifat dia bagaikan tersimpan. Sebab Allah samakan dia dengan mutiara. Sebab sifat dia bagaikan tersimpan, tak pernah disentuh oleh manusia dan juga jin. Kemudian Allah berkata, hal jaza, ini ayat yang paling, orang kata ayat yang paling struck, paling menyentuh hati sekali. Allah kata, hal jazaul ihsani illa al ihsan. Apakah adanya balasan yang lain lagi untuk orang yang buat baik? Bermakna Allah balasan baik dah bagi orang yang berbuat baik. Hal jazaul ihsani illa al ihsan. Jadi Allah berkata, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, terhadap semua yang telah kita baca tadi. Bermakna segala nikmat-nikmat atas negara nikmat-nikmat yang akan dapat dalam syurga nanti, Allah pun tanya, apakah nikmat-nikmat tersebut ada yang kau nak dustakan? Kemudian Allah berkata, sambungan bagi ayat ini, Allah berkata apa? Kita itu saya sebut, kita berhenti pada ayat 26 lah kan? 62 lah Kita start 62 Okey, Allah pun sebut pasal syurga lagi ni. Ayat ni masih syurga lagi. Allah kata, wa min dunihima jannatan. Tadi Allah dah kata 2 syurga untuk orang yang takut ketika dia berhadapan dengan Allah besok di hari perhitungan. Wa min dunihima jannatan. Selain 2 syurga tadi, ada 2 syurga lagi. Tetapi Allah guna perkataan duni. Saya nak tahu juga, diorang terjemah apa ayat tu? Untuk menjadi balasan baik golongan tingkat yang kedua. Untuk menjadi golongan Untuk menjadi balasan golongan yang kedua. Sama? Sama juga peringkat yang kedua. Sama. Baru sama Lain. Dan selain dari 2 syurga itu ada 2 syurga. Selain daripada 2 syurga itu ada 2 syurga. Ada yang lain tak? Dua syurga untuk orang-orang mukmin yang lebih rendah dari orang-orang mukmin yang dimasukkan. Okey, itu memang betul. Itu lebih tepat. Sebab dia kata wa min duni. Perkataan duni dalam ayat ni bermakna, duni ni bermakna kurang sikit. Kurang sikit VIP dia daripada yang 2 lagi. Yang 2 lagi tadi tu Allah kata jannatan. Sebab yang kedua ni wa min dunihima. Selain 2 tu ada 2 lagi, tapi 2 lagi ni agak kurang sikit daripada yang 2 tadi. Orang kata macam kalau kat hotel 2 lagi tadi tu ada apa? Second class baik. First class baik. 4 star lah orang kata. Air apa? Cerit dalam bilik. Cerit dalam bilik. Air ada peti ais. Coffee machine ada. Siap coffee machine apa semua kan. Tapi kalau yang 2 lagi ni mungkin air panas kena keluar. Nak air pun kena keluar juga. Kan? Mungkin yang macam itulah. Orang kata dia agak bawah sikit. Tapi tetap syurga juga. Jadi kita kata wa min dunihima jannatan. Duni dalam situ bermaksud macam yang Milia punya tu betul. Dia punya terjemahan itu kata di samping 2 tu ada 2 lagi bagi golongan lain. Yang 2 yang pertama tu dalam Quran, dalam tafsir dia ada satu kaedah. At-taqdim yaqtadi al-i'tina. Apa-apa benda yang Allah dahulukan bermakna benda tersebut adalah sangat penting. Apa benda yang Allah dahulukan, benda tersebut adalah sangat penting. Contoh dalam surah
al-maut. Allah sebut allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah mendahulukan kematian daripada kehidupan. Pak itu ikutkan kita ni kehidupan dulu. Kematian tapi tak. Surah Allah sebut kematian. Kenapa Allah dahulukan kematian? Ada sebab. Kematian disebut ada bermakna kematian daripada kehidupan dunia, kehidupanlah kehidupan abadi di akhirat. Itu sebab Allah dahulukan kematian. Bermakna apa dipanggil at-taqdim yaqtadi al-i'tina. Mendahulukan sesuatu bermakna benda tersebut adalah penting. Bila Allah mendahulukan dua syurga tadi adalah kepada orang yang takut. Atas dunia lagi dia dah takut. Aku buat benda ni kan besok Allah, aku dah hadapan Allah. Besok bila Allah soal pada aku, apa jawapan aku nak beri kan? Orang yang takut macam ni dapat syurga. Syurga first class kan? Sebab apa? Beriman kepada Allah secara ghaib. Takut nak buat benda dosa walaupun dia tak nampak Allah. Takut nak buat benda dosa walaupun dia tak nampak dosa. Itu orang yang dapat dua syurga tadi tu. Tapi yang keduanya pun ada juga dua syurga lagi selain daripada dua syurga yang utama tadi. Sebab wa min duni, perkataan duni tu menunjukkan benda tu bawah peringkat daripada dua yang atas. Kemudian Allah kata, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban? Maka nikmat manakah? Masa nikmat adalah syurga yang kalian nak dustakan. Kemudian Allah berkata mudhammatan wal khadrat ijtadat tarubat ila sawad min kasrat ar-rai. Mudhammatan, yang mana kedua-dua apa kita panggil syurga tersebut dalam keadaan hammah, subur. Kedua-duanya subur, menghijau. Okey. Ni masih lagi dalam ayat ni, masih lagi dalam ayat orang kata ayat syurga, masih lagi dalam ayat syurga. Dan bila kita kata ayat syurga ni, Allah sedang menyifatkan keadaan syurga itu bagaimana. Tanaman-tanaman dia semua subur. Allah balas lagi, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu nak dustakan? Kemudian Allah berkata, fihima ainani nadhahatan. Fihima ainani nadhahatan. Fihima, di dalam kedua-dua syurga tadi, sekarang ni dua syurga yang mana? Yang pertama ke yang kedua? Yang kedua kena ingat satu kaedah juga dalam tafsir. Al-audatu ila al-aqrab. Kita nak rujuk balik yang belakang, kena ambil yang paling dekat. Itu dia. Jangan ambil yang paling jauh. Paling jauh tadi syurga tadi untuk siapa? Orang yang takut dia tak ada hujah depan Allah besok nak jawab apa terhadap perbuatan yang dilakukan dalam dunia. Tapi yang dua lagi ni Allah sudah sifatkan semua rujuk kepada dua syurga yang di bawah dua syurga yang lain tadi, yang utama tadi. Yang mana syurga tersebut? Ainan. Sama juga tersebut. Ainan. Apa nama? Ainan. Ain ni macam saya sebut, siapa ingat? Nak tanya juga siapa ingat. Satu, mata air. Mata, betul. Kedua, air mata air. Ketiga, yang mengalir. Yang mengalir. Siapa ingat? Game, apa game? Terus menerus. Terus menerus. Ada tiga masuk ni. Pertama, mata. Kedua, air mata air. Ketiga, polis, spy. Yang kita panggil bahasa Melayu mata-mata. Pelik perkataan tu. Saya lepas habis kelas tu saya terfikir perkataan tu. Kenapa jadi mata-mata kan? Kenapa orang Melayu boleh sebut mata-mata? Air-air. Yelah betul mata-mata. Tapi yang peliknya Arab pun panggil spy ni mata. Melayu panggil mata-mata kan. Kenapa mata-mata? Dia ni mata-mata spy. Itu pun orang Arab panggil mata-mata. Saya ingat dulu kawan saya apa, orang Arab tanya dia,
kau buat apa ni? Kemudian kawan saya jawab, tarik-tarik, dia kata. Tarik ni jalan. Jadi jalan-jalan dah semua tarik-tarik. Arah tu pun pening, benda tu dah cakap dengan dia. Kemudian tanya kawan sebelah ni, tarik-tarik tu apa dia kata? Dia Melayu kan perkataan bahasa Arab. Masa tu baru-baru sampai Morocco, tak tahu cakap Arab. Arab tanya mungkin ada tarik-tarik. Okey. Nadahatan, nadah ni macam ni. Kita ambil air, kita genjis. Kita panggil nadah. Bermakna apa? Dalamnya air bukan setakat mengalir tau. Memancut-mancut airnya. Macam fountain lah. Kita tengok KLCC nya fountain, belah sini ada, belah sana tak ada. Belah sana ada macam tu lah agaknya fountain. Ada yang akan ada di syurga. Nadah. Allah ada sebut juga, Nabi SAW sebut juga dalam sebuah hadis tentang makan nadah. Nabi SAW sebut, rahimallahu rajulan, Allah akan merahmati seorang suami, okey, aiqaza ahlahu, yang mengejutkan isterinya daripada bangun daripada tidur. Aiqaza ahlahu liqiyami fil lail, dikejutkan suami isteri dia daripada tidur. Fa in abas nadhiha fi wajhal ma, yang mana kalau isteri dia enggan bangun, dia renjiskan air ke muka isteri dia. Renjiskan tu pun dapat pahala. Allah merahmati suami yang renjiskan air pada isteri dia. Sialah akak apa ni, Abang Razif memang Simba Baldi tu. Lepas tu Abang Razif pun kata, tak ada, hadis kata dirahmati. Jangan marah. Macam air baik. Sama sekali asrama lu, air apa, air kolah ada berudu tu lagi siam. Sekolah dulu, sama sekolah lu, ustaz dia ambil air kolah yang ada berudu tu, dia pergi siram atas budak yang tak bangun subuh. Dengan berudu melekat kat muka. So Nabi sama-sama sebut, Nabi guna kata 6 tih, direnjiskan air. Kemudian Allah pun sambung, Nabi SAW pun sambung hadis tu, wa rahimallahu imra'atan, dan Nabi Allah juga akan merahmati seorang isteri, aiqazat ahlaha, yang mengejutkan suami dia, liqiyami fil lail, untuk bangun daripada qiyamul lail. Qiyamul lail kat sana ada dua pandangan para ulama. Satu, mengejutkan dia untuk solat malam, dan satu lagi mengatakan mengejutkan dia untuk solat subuh. Itu ada dua pandangan lah. Tapi kedua-duanya termasuklah untuk solat ni pun termasuk, untuk solat subuh pun termasuk, untuk solat sunat pun termasuk. Dikejutkan, wa in aba, kalau suami dia enggan bangun, nadihas fi wajhil ma, maka dia pun merenjiskan air ke muka suaminya. Dan juga sebagian berpandangan hadis tersebut sebenarnya termasuk dalam, saya pernah baca, kata hadis ni termasuk dalam bab ni, apa nama, 10 malam terakhir bulan Ramadan. 10 malam terakhir bulan Ramadan tak ada sunnah yang paling besar melainkan qiyamul lail. Qiyamul lail, ataupun kita panggil qiyamul Ramadan. Itu pun akan dirahmati oleh Allah. Kedua-dua suami dan isteri, itu yang kita kata suami dan isteri yang diredai oleh Allah, sama-sama nak menggapai syurga Allah. Dia kejutkan suami, suami kejutkan isteri. Kalau tak bangun, direnjiskan air. Itu pun dah dirahmati oleh Allah. Okey, ainani nadhahatan, dalam keadaan memancut-mancut, nadhahatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, maka manakah yang kamu nak dustakan? Fiha fakihatun wa nakhlun wa rumman. Di dalam dua syurga tu lagi ada apa? Bermakna apa tau? Dalam kita, kalau kita perasan, dua syurga utama, Allah kata dalam tu ada bidadari, betul? Memang betul lah, dua yang utama tu ada bidadari yang Allah bagi. Kemudian Allah sifatkan keadaan bidadari itu bagaimana? Tak pernah disentuh oleh manusia dan juga jin. Pandangan dia hanya tertumpu kepada yang telah ditakdirkan untuk dia. Tapi yang dua lagi ni pun bukan nak kata second class pun, bukan juga. Sebab dalam dua Allah kata ada apa?
Dalam yang dua ni pun, dalam dua yang utama tu, dua yang kedua ni adanya, Allah sebut tadi ada apa? Air yang memancut, nadahatan. Kemudian ada mun'ammatan, iaitu tumbuh-tumbuhan yang subur menghijau. Kemudian dalamnya lagi ada fakihatun, buah-buahan. Wa nakhlun, wa rumman. Nakhlun, diorang terjemah apa nakhlun kat situ? Kurma kan? Dia 5. Rumman tu dia 5. Nakhlun. Betul. Nakhl. Nakhl ni saya sebut dulu. Saya dah pernah sebut ke tak pernah sebut? Nakhl ni sebarang pokok palma semua orang panggil nakhl. Pokok sawit tu, pokok sawit pun termasuk pokok palma kan? Dia pun dipanggil nakhl. Kita tak ada pokok kurma. Pokok kurma pun dia ada pokok palma. Dia pun dipanggil sebagai nakhl. Macam Arab pula, dia orang tak ada pokok sawit. Dia ada pokok kurma. Saya ingat dulu saya kembali masa datang Malaysia kali pertama, dia heran tengok pokok kurma. Pokok apa? Pokok kelapa sawit. Sampai dia tanya, kau buat apa dengan pokok ni? Kita ambil tu, orang tu dia press apa semua, proses semua jadi minyak. Minyak apa? Kata minyak masak. Kau masakkan minyak tu, dia kata. Sebab orang Arab dia tak masak guna minyak sawit, dia pakai minyak zaitun. Dia masak sehari-hari memang pakai minyak zaitun. Jadi dia pelik tengok pokok tu. Sebab pokok tu tak ada dekat negara Arab. Kat kurma pun bukan semua negara Arab ada kurma. Macam Maghribi sendiri, dia sendiri ekspor kurma dari luar. Dia bukan mengeluar kurma pun. Kurma dia kalau ada pun tak sedap. Betul. Kurma dia kalau ada pun kelat. Saya pernah makan kelat kurmanya. Jadi dia pun sendiri pun memang mengimport daripada luar. Tapi kurma yang orang kata selain daripada Saudi, kurma belah-belah tanah Parsi seperti Iran pun ada kurma yang sedap. Dia kata nakhil. Itu nakhil adalah kurma. Rumman. Rumman kat sini adalah pokok delimi. Tapi macam kita sebut tadi lah, namanya sama. Nama je sama. Tapi adakah rasanya sama? Tak sama. Adakah saiznya sama? Tak sama. Dia cuma sama dari sudut nama saja. Kemudian Allah pun balas lagi, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu akan nak dustakan? Kemudian Allah kata fihinna khairatun hisan. Fihinna khairatun hisan. Khairat misalnya fadilatul akhlaq asal okay. Fihinna khairat. Di dalam dua syurga itu juga adanya khairat. Khairat. Nak terjemah apa situ khairat? Kita katakan, bidadari yang baik. Ada tak tulis perempuan? Teman-teman yang baik anaknya. Okey. Saya lebih setuju dengan yang tu. Sebab sebahagian tafsir, siapa tafsir dia tulis bidadari? Bidadari betul. Okey. Sebahagian tafsir mereferkan dia kepada bidadari. Tapi sebahagian yang lain tak refer dia sebagai bidadari. Sebab dia sebut khairat. Hisan. Dua kata nama yang bermaksud baik. Khair dah baik dah. Hisan dah baik dah. Kemudian hisan tu pula dia datang dalam orang kata wazan dia hisan. Ada alif dan ha tu beri bawah. Beri bawah dan alif tu menunjukkan benda tu sangat. Bermakna memang sangat-sangat baik. Dua nak kata nama yang menunjukkan sangat baik, yang baik, dan baik tu pula datang dalam keadaan fi'lun, kata nama, ismun, kata fi'lun lah. Dalam keadaan kata nama yang membawa maksud sangat. So sebahagian mengatakan teman. Betul lah teman, saya lebih setuju dengan teman. Berbanding ada yang menafsirkannya sebagai, kalau kita tengok tafsir lain, ada yang menafsirkannya sebagai bidadari. Teman kat sini siapa dia? Teman kat sini kita kata ada dia betul.
Bermakna di dalamnya adanya teman-teman. Sebahagian menafsirkan teman-teman kat situ adalah itu peneman bagi orang yang mati bujang itulah. Peneman kepada yang mati bujang. Maka dia ada, kalau dia mati bujang, contoh seorang lelaki dia mati bujang, so dia adanya peneman-peneman yang khairatun hisan, iaitu ahli-ahli syurga, di kalangan perempuan ahli syurga yang duduk dalam tu. Orang kata wanita-wanita beriman yang duduk dalam syurga. Sebahagian tafsir macam itu. Sebahagian lagi menafsirkan teman-teman, kita tak nafikan, memang ada yang menafsirkan khairat kat situ adalah bidadari. Memang ada yang tafsir begitu. Tapi yang lain mengatakan teman-teman, bermakna kawan-kawan lain lah. Ahli syurga yang lain, yang baik-baik. Oh, hisan dia tulis cantik. Ada tulis cantik? Ada terjemah cantik? Jelita. Okay. Kalau dalam tafsir saya ni, tafsir Wasit, dia kata husnul khuluq, iaitu akhlak yang baik. Dia tak kata cantik paras rupa, dia kata akhlak yang baik. Sebab kita tak tahu kecantikan. Kalau dalam semua hadis ada sebut, yang mana perempuan yang mana dahulunya dilihat hodoh atas dunia dan dimasuk ke dalam syurga, Allah akan perelokkan wajahnya, akan jadi wanitanya hisan yang cantik. Dan di dalam syurga seperti kita tahu tidak adanya ar-raus. Raus ni apa? Tidak ada sebarang najis, tidak ada kumbahan. Okey, manusia menikmati segala nikmat dalam itu tanpa melakukan kumbahan. Tak berak, tak kencing. Dan juga di dalamnya tidak adanya orang tua, semuanya muda. Dan di dalamnya tidak ada orang yang jahat, semuanya orang yang baik akhlaknya, baik tingkah lakunya, baik rupa parasnya. So hisan kat situ. Macam yang ada tafsir mengatakannya baik wajah. Ya, betul. Hisan baik wajah, betul. Baik paras rupa. Maknanya kalau dulu dia dihodok dalam syurga, diperelokkan wajahnya. Hisan juga bermakna orang yang di dalamnya adalah orang yang baik-baik akhlaknya, tingkah lakunya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Allah kata, apakah adanya didustakan lagi nikmat Allah? Hurun, Allah kata hurun ni bidadari lagi. Bermakna yang tadi warna bidadari, yang ni warna bidadari lagi. Hurun, bidadari. Maqsuratun, bermakna nak cakap ni, itu sebab ada yang menafsirkan ni sebagai bidadari. Sebab apa? Sebab ayat selepasnya pasal bidadari. So kita tolaklah tafsiran mengatakan dia bidadari. Walaupun ada menafsirkan bukan bidadari, tapi teman-teman dalam syurga. Jadi kata hurun maksuratun. Tadi Allah pun kata dalam ayat sebelum, dia pun kata qasiratut tarfi, pandangannya hanya fokus kepada orang yang telah ditakdirkan kepada dia. Yang ni pun sebut hurun maksuratun, bidadari yang maksuratun, hanya duduk tetap fil khiyam, di tempat tinggal mereka. Jangan terjemah khiyam tu kemah pula, takkanlah bila dia duduk dalam kemah punya panas tu kan, akan masuk duduk dalam kemah. Kemah ni lah tempat, satu tempat dengan khiyam. Dia orang terjemah apa situ? Kemah. Tapi ada tak bracket tempat tinggal? Tak ada. Kemah. Sebab saya baca tafsir Arab, tak ada sebut kemah. Saya tengok Al-Wasit memang tak sebut kemah. Jadi jantung nasatul khairu fadilatu jamilat mukhadaratul mulazimatu dibuyul. Bukan kemah. Landing ah. Siap ada lampu Siling semua siap. Kalau dia kata khemah, kalau dia kata macam ni, khiyam, memang khemah pun dari sudut bahasa. Tapi setiap ayat bahasa Arab yang disebut dari sudut bahasa, dia tak sama bila dia dah masuk dalam konteks ayat. Dia tak sama.
Kena faham benda yang asal dan benda yang dalam konteks. Macam bahasa Melayu lah. Contoh kita kata jalan. Jalan, orang kata jalan ya. Kalau orang sebut jalan-jalan, dah nama perbuatan. Dia ikut konteks. Begitu juga dalam bahasa Arab. Asal khiyam ni memanglah kemah. Khiyam ni memang kemah. Kalau kita katakan perkemahan, Arab panggil mukhayyam. Perkemahan. Mukhayyam. Bermakna mungkin kalau kata duduk dalam kemah, mungkin itulah sifat bagi dia orang duduk dalam keadaan terperuk. Mana tak ada. Sebab di atas dunia ni, wanita yang duduk terperuk kat rumah lebih mulia daripada wanita yang melahuk. Orang Melaka panggil melahuk ke sana kemari. Daripada kau melahuk ke sana kemari, baik kau duduk rumah. Bapak kita pun sebut macam tu. Kita orang Melaka sebut ke sana kemari dia panggil melahuk. Kau ni dia cakap dengan akak dia duduk melahuk tu pandai duduk rumah kata. Duduk rumah. Bermakna bila duduk rumah tu lambang kepada wanita yang menjaga maruahnya. Jadi dia berkata merekanya duduk maksurat, hanya duduk terperuk dalam tempat tinggal. Lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Yang ini pun sama juga sifat dia. Tidak pernah disentuh. Tidak pernah disentuh oleh mana-mana manusia ataupun jin. Jan tu maksudnya jin. Tapi dia guna perkataan Allah, guna perkataan Tomisa. Tomisa lah. Tomasa yatmis. Tomasa ni kita kata macam ni. Tomasa ni kita nak gunakan sebab dalam beberapa ayat kalau beberapa ayat untuk manusia Allah akan gunakan perkataan mas. Mas maksudnya sentuh. Sentuh kalau kepada manusia Allah kata tak pernah disentuh. Bermakna tak pernah digauli. Dia lebih bermaksud kepada menggauli. Itu sebab terpecahnya beberapa mazhab tentang perkataan sentuh. Tentang batal wuduk tak batal wuduk menyentuh isteri. Kerana para ulama berbeza pandangan pada perkataan sentuh dalam Al-Quran. Kalau mazhab Abu Hanifah kata sentuh ni adalah dia kata metafora kepada bahasa kiasan. Bahasa kiasan kepada seks. Bahasa kiasan kepada jima' ni. Sebab dia kata sentuh tak ada masalah. Kalau mazhab Maliki sentuh disyaratkan pula ada nafsu tak ada nafsu. Kalau menyentuh tu ada nafsu batal mazhab Maliki. Sebab digunakan hadis yang mana Nabi mencium sebagian isterinya selepas berwuduk dan terus pergi solat dan Nabi bersolat. So dia kata ciuman ada dua. Ciuman ghairah wa ghairul ghairah. Ciuman yang ada ghairah dan ciuman tak ada ghairah. So ciuman yang bermakna bila Nabi cium tu dalam keadaan cium macam selamat tinggal gitu. Cium selamat tinggal. Maksudnya tidak ada nafsu kat situ. So mazhab Maliki pakai ayat tu. So perkataan tu itu untuk manusia. Memang Allah guna perkataan sentuh. Dan juga ada sebuah hadis Nabi SAW pernah sebut. Nabi sebut dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dalam Musnad. Dia kata apa? Li'ayyutu'ina ahadukum li'ayyutu'ina fi ru'usi adikum bimakhiti min hadid khairun lahu min ayyam musa imra'atan la tahidu lahu. Dicocok kepala ni dengan besi adalah lebih baik keadaannya daripada kalian menyentuh perempuan yang tidak halal bagi kamu. So orang pun kata, ada orang gunakan hadis tu, dia pun kata maksudnya kau couple dulu tak boleh apa kepegang tangan. Sebab dicocok kepala dengan besi lebih baik daripada kau menyentuh perempuan yang tidak halal, yang belum halal bagi kamu. Kata sama couple bukan. Hadis tu tak refer kepada pegang tangan masa couple. Pegang tangan masa couple memanglah pegang tangan perempuan yang tak halal memanglah haram, tapi dalam hadis lain. Tapi hadis yang tu dia bermaksud kepada engkau melakukan jima'. Ada maksud jima' kat situ. So sentuh dalam ayat Quran dan juga bahasa Arab, memang Arab sendiri pun terpecah dua kepada makna ni. Sentuh ni salah satunya kiasan kepada jima'.
Dan satu lagi lah sentuhan dengan tangan. Tapi itu kepada manusia. Tapi kepada bidadari Allah tak guna perkataan emas pun. Dia guna perkataan Thomas. Ada Tom, Mim dan Sin. Thomas. Thomas ni apa? Nak cakap tapi saya minta maaf awal kepada golongan perempuan kalau seandainya benda ni tak. Thomas ni ialah Arab gunakan kepada makna memecahkan dara dalam kata Thomas. Sebab Allah tak guna perkataan emas. Sebab bila emas ni ialah jimat ni tak kisahlah nak dara, bukan nak dara. Tapi bila Thomas bermakna ni memang tak pernah disentuh oleh mana-mana ni. Sebab dia berkata Thomas. Nak cakapnya pemilihan perkataan yang digunakan tu sehingga menunjukkan memang tak ada orang pernah sentuh dia pun. Perempuan pun masa couple pun sentuh-sentuh tangan kan. Dengan Pak Wadi contoh. Yang ni tak ada orang pernah couple pun dengan dia. Memang dia tersimpan. Tak ada usik. Memang untuk dia. Memang dia kata lam yatmis hunna insun wala jan. Manusia tak pernah, jin pun tak pernah. Yang dulu ada orang pernah bahaskan pasal dalam kitab-kitab fiqh pun dia bahas tentang anak wanita yang mengandungkan anak selepas bersetubuh dengan jin. Benda tu kalau tak pernah berlaku tak direkodkan. Benda tu pernah berlaku lah mereka merekodkan. Kalau kita kat fiqh kita akan jumpa. Dulu zaman saya belajar, Tok Guru saya bahaskan tentang satu dalam bab kitab ada sebut. Dulu saya belajar kitab As-Samrudani fi Syarhi Risalah Ibn Abi Sa'id Al-Qayrawani, kitab mazhab fiqh Maliki. Di mana dia sebut pasal orang yang mengandungkan anak hasil persetubuhan dengan jin. Benda, kemudian dalam tu saya masa tu saya terfikir-fikir, boleh berlaku benda tu. Saya tanya Tok Guru saya, benda tu berlaku? Kalau benda tu tak berlaku, ulama tak letak dalam kitab gitu. Sebab kalau benda tu berlaku dah ada orang rekodkan dalam kitab. Bermakna dia pernah disentuh oleh jin. Disentuh kat situ masa memang dia bersetubuh dengan jin. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Kemudian Allah kata lagi, muttaqi'ina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan. Sama juga macam tadi. Kalau yang dua yang pertama tadi muttaqi. Okey? Muttaqi apa? Siapa ingat? Ya, duduk bersandar. Ya? Duduk bersandar. Sini kita panggil itikad. Dan satu saya pernah sebut juga minggu lepas, dia pegang atas tongkat pun dipanggil itikad. Mana dalam hadis Bukhari dia sebut, yang mana para sahabat dulu ketika Ramadan, zaman Abu Bakar, Umar tu, zaman Abu Bakar dan Umar, mereka memperlamakan bacaan tapi menyedikitkan rakaat. Rakaat cuma 8 11. Tapi bacaannya panjang sehingga wa kana yattaqiuna ala usahum, sehingga mereka terpaksa berpaut kepada mereka, dan dalam hadis menggunakan perkataan itikad, mereka berpaut kepada tongkat-tongkat mereka. Berpaut kat tongkat ni sebab terlalu lama bacaan ni. 8 rakaat. Kita sini 8 rakaat pun bergaduh dengan 20 pula. Morocco 39 rakaat. Mazhab Maliki pakai 39 rakaat, tapi mazhab Maliki mengehadkan 39 rakaat tarawih adalah orang yang berada di Madinah sahaja. Sebab mereka mengirakan kalau orang Mekah dia lepas 4 rakaat dia berehat, dia tawaf. So orang Madinah, dia orang tak ada Kaabah. So dia kalikan dengan 7 kali tawaf. Setiap 4 rakaat tu dia panggil jilsah. Setiap 4 rakaat tu rehat dia tu, orang Mekah dia boleh tawaf. Orang Madinah tak ada Kaabah, tak boleh tawaf. So dia kalikan dengan, so dia kata 39 rakaat ni. Tapi sebahagian orang di Maghribi, masjid Maghribi nanti buat 39 rakaat. Tapi zaman yang bacaan panjang cuma Abu Bakar, Umar, zaman Abu Bakar, Umar. Zaman Abu Bakar dan Umar ni bacaannya panjang tapi rakaatnya sedikit. Zaman Uthman dah mula
bacaan yang pendek tapi rakaatnya banyak. Itu yang sampai ke 20. Sampai ke 20 rakaat. So 20 rakaat adalah riwayat yang dilakukan oleh Osman. Oleh Osman. Yang mana Osman ketika itulah yang telah menyatukan ke dalam satu jemaah, yang mana bila Umar tengok dia kata ni'mat bid'atun hazihi, betapa baiknya bid'ah ini. Sebab sebelum ni diorang tak ada nak semayang secara satu imam, masing-masing ada imam sendiri, ada imam masing-masing, dan disatukan dengan Ubay bin Ka'ab. Yang pertama, kalau kat Morocco 39 tu saya pernah ikut menggeletar. Tu satu. Dulu tu saya imam masjid. Saya imam masjid Syekh almarhum Syekh Abdul Qadir Tarkish At-Titwani. Dia imam masjid dan saya belajar dengan dia. Dan masa jadi imam masjid tu, dia pernah diorang khatamkan 2 malam khatam tu biasa. Hari ni esok dah khatam dah. Itu biasa. Itu biasa kita jumpa dah kat Morocco dulu. Kita tak biasa jumpa. Arab ni memang baca Quran, benda tu dah meniti kat bibir dia. Dia benar dia kecil. So setakat nak khatam besok malam, senang je. Benda tu kita je rasa biar betul. Kita rasa biar betul, tapi saya sendiri pernah jumpa. Tunggu saya sendiri buat benda tu. Dia siap boleh Qul a'udzu birabbin nas wa habis terus sambung alif lam mim dan seterusnya. Dia sedang menghabiskan, mengkatamkan. Dan kebanyakan imam, dia memang mengkatamkan Quran tu dalam sembahyang. Memang biasa imam boleh katamkan Quran dalam solat tarawih tu biasa. Biasa jumpa. Kadang-kadang 30 hari bulan Ramadan tu sebenarnya imam tu dah katamkan 3-4 kali dah katam dia. Mungkin berlaku di Saudi bang. Mungkin berlaku di Mekah. Mekah tak berlaku. Oh, tak berlaku macam tu kan. Kalau di sana saya sendiri tengok tu, saya habiskan pada malam kedua. Malam kedua sudah habis, dah khatam. Sebab apa boleh khatam? Satunya diorang sambung lagi sebelum subuh. Lepas dia dah habis lepas isyak, dia ada rehat, sebelum subuh dia sambung lagi. Tu dia khatamkan lagi tu. So subuh dalam proses khatam lagi tu. Lepas subuh dia semayang duha apa semua mengkhatamkan lagi tu. Dan bila isyak dah sampai, dah khatam lah. Sebab bila tu dah boleh khatam. Sebab proses dia mengkhatam tu pada setiap solat 5 waktu dikhatamkan. Dibaca ketika solat. Dulu kalau saya ingat 10 malam terakhir, mazhab Maliki dia pakai hadis yang mengatakan hadis Abdullah bin Umar yang pernah bersumpah dengan nama Allah malam 27 dalam malam Lailatul Qadar. Tidak dalam banyak benda ada benda yang sahabat bersumpah dengan nama Allah dalam malam 27 Lailatul Qadar. So mazhab Maliki mendapatkan 27 tu sebagai sandaran dia. 27 Lailatul Qadar. So malam 27 tu diorang sembahyang non-stop. Lepas isyak tu bersambung. Dan selalunya belakang tu ada moreh dia kambing, ayam. Kita ni memang menunggu yang tu lah. Aku stay ni pun sebab belakang dah ada yang menunggu ni. Sembayang dengan tok guru saya jadi imam masa tu sembayang. Tapi selalunya makanan tu memang licin dah bilang. Arab ni kalau dah makan dia bukan makan pinggan yang kita. Pinggan kecil, pinggan yang terkecil untuk mereka adalah 1 dulang. Itulah pinggan paling kecil. Diorang bukan sistem pinggan ni bukan sistem makanan diorang. Makanan diorang adalah atas dulang. So atas dulang tu diorang makan apa semua. Roti ni dia main cari-cari ni macam bagi ayam makan ni. Ambil dah sana dapat belum? Ambil sini. Dia balik macam tu dia sambut. Kalau sampai tak dapat roti dia. Kalau kita orang Melayu kata kong jauh balik-balik makanan. Kalau Arab ni balik makanan tu biasa. Balik-balik makanan ni. Dia kata tu muttaqi ittika tu berpaut ala raf-raf. Raf-raf ni saya tengok ada lagi ni raf-raf dia senyum orang kotor. Wa amqarin hisan. Okey, raf-raf ni kalau kat sini dia kata setiap benda yang bersifat meninggi dia panggil sebagai raf. Dan dia kata
Kalau kita kata kat sini macam kita boleh kata macam bantal lah. Orang terjemah apa itu? Bantal. Bantal. Oh, betul lah. Sebab sini raf-raf. Raf-raf. Bantal. Mereka ni baru saya teringat. Raf-raf ni pernah tengok tak bantal Arab? Segitiga. Arab dia tak ada sofa macam ni ke? Sofa dia tanam kat dinding ni. Semua pasal dia letak ni kan. Ada satu bantal peluk kecil bersih segitiga. Dia orang itikaf bersandar ni di atas bantal. Pernah jumpa tak? Itu raf-raf. Itu dah raf-raf. Kalau biasa tengoklah Arab punya tempat makan kan, dia ada satu bantal 3 segi tu. Bantal tu panjang. Kalau pergi restoran Arab, dia ada letak bantal tu. Bantal tu yang diorang buat itikaf. Diorang buat bersandar sini. Sita sebut segitiga, dia banyak segi lah. Ada yang bulat apa semua. Cuma bantal tu bantal raf-raf ni bukan bantal tu tidur yang letak kepala, bukan. Kalau yang bantal letak atas kepala, dia panggil wisadah. Wisadah ni bantal besar letak kepala. Tapi bila bantal tu letak selain kepala, dia letak tempat dia orang bertinggi, itu dia panggil raf-raf. So bila Arab faham perkataan ni raf-raf, dia orang tahu memang relax betul lah. Sebab Allah kena kata raf-raf. Sebab hanya bantal raf-raf tu yang digunakan untuk, kalau kau dah pakai raf-raf, bermakna kau memang tengah healing lah. Memang tengah healing betul lah macam ni. Memang orang kata, wah sila panggung kau, memang sila panggung betul. Itu dah raf-raf. So bila Arab dengar perkataan tu, dia rasa, oh memang relax tu. Kenapa Allah tak guna perkataan wisadah? Wisadah bantal. Bantal yang wisadah ni, bantal kau tidur terus. Tak, bukan. So Allah kata raf-raf khudrin, berwarna hijau. Sebab apa hijau? Ni nak cerita ni. Sebab apa hijau? Arab ni dari sudut warna, dari sudut warna, dari sudut nombor dia sangat pelik. Kita jangan fikir dengan pemikiran kita kena ikut pemikiran Arab, faham je. Okay. Kalau kita tengok dalam hadis-hadis lain, Allah gunakan perkataan hijau untuk orang yang mati syahid. Dalam hadis surah Bukhari dia sebut, dalam hadis surah Muslim pun dia sebut, orang yang mati syahid, dia akan diletakkan dalam satu burung yang berwarna hijau. Itu orang untuk orang mati syahid. Baca dalam bab syahid dalam kitab Muslim, bab syurga dan juga bab syahid, ada hadis tu. Hijau. Kemudian bagi orang Arab, al-yaqut, iaitu delima yang paling baik di sisi dia adalah delima warna hijau. Hijau ni melambangkan premium di sisi orang Arab. Bukan kita hitam itu premium, tak. Hijau tu adalah lambang premium bagi orang Arab. Dari sudut warna, Arab ni pelik sikit tau. Contoh dalam bab warna putih, orang yang dah biasa dengar lah, tapi saya sebut bagi orang yang tak pernah dengar lah. Contoh Aisyah disebut oleh dengan nama timbangan dia Humairah. Betul? Humairah tu kebanyakan orang menafsirkan Humairah tu sebagai apa? Kemerah-merahan. Sebenarnya Humairah tu bukan merah, walaupun Humairah tu adalah merah. Humairah tu adalah putih, bermakna Aisyah ni putih melepak. Kerana apa? Arab dia tak suka menamakan orang yang berkulit putih dengan warna putih. Sebab bagi dia putih, kalau orang tu putih, dinamakan sebagai putih, maka dia putih sopak. Dan dia orang benci putih sopak. Maka dia orang akan gantikan warna putih tersebut dengan warna merah, melambangkan dia tu putih. Merah tu maksudnya putih. So dia kena faham dari sudut, dia orang faham macam mana warna tu. Warna tu dia orang faham macam mana. Warna apa lagi? Merah.
merah. Biasa dengar orang kata apa? Orang kata macam Ferrari zaman tu lah. Unta merah ni selalu disebut dalam hadis. Nabi kata lebih baik daripada seekor unta merah. Unta merah. Nabi gunakan perkataan unta merah. Sebenarnya unta tu bukan warna merah. Bukan warna merah. Dalam bahasa Arab dipanggil warnanya adalah banafsaji, iaitu warna keperang-perangan. Keperang-perangan dia ke arah lebih kepada nak ke merah, tapi tak merah, dia perak. So bila disebut unta merah, bukan unta tu warna merah, unta tu warna perang. Bukan warna merah. So warna ni dia orang kena tengok sejarah dia orang dulu, baru kita boleh tentukan itu warna apa. So bila disebut khudr, khudr ni, khudr memang hijau, tapi hijau di sisi Arab adalah benda yang premium. Bacalah syair. Dalam beberapa syair dia akan sebutkan, dia akan samakan unta. Kalau ada unta ni, dia akan ada banyak warna. Dia orang samakan. Ada yang dia orang samakan dengan warna hijau, ada yang disamakan dengan warna hitam, ada yang disamakan dengan warna merah. So hijau tu sebab dia sebut hijau. Abqariyin, hisan cantik. Abqariyin, dia terjemah apa situ? Permaidani Hisan tu indah. Hisan tu indah. Kalau abqari, abqari. Abqari inilah satu perkataan yang sangat pelik juga sebenarnya. Saya dah sebut je. Abqari ni satu, maknanya abqari ni apa? Satu, abqari ni maksudnya orang genius. Kalau kita kata wah, abqari, Arab akan sebut abqari, genius, budak ni bagus, akal dia bagus, abqari. Satu lagi, abqari ni ialah orang Arab, dia kalau satu lembah ataupun satu kawasan pergunungan tersebut selalu diganggu jin, diorang panggil sebagai abqari. Lembah jin ni diorang panggil abqari. Sebab kalau kita baca syair-syair Arab, sastra mereka, diorang selalu cerita pasal lembah-lembah yang telah dikuasai oleh jin. Diorang selalu cerita benda itu. Dan orang tu kena rasuk lalu situ. Biasa benda tu diorang syairkan. Dan diorang menamakan lembah yang dikuasai oleh jin tu sebagai abqari. So satu abqari. Itu nombor dua, abqari. Nombor tiga, abqari. Inilah dia. Setiap baju, pakaian, permaidani yang dijahit secara teliti dan rapat-rapat tu, yang cantik tu, dia panggil abqari. Sebab apa? Dia ditenun dengan begitu teliti, dengan orang yang cermat, oleh orang yang genius, orang yang cermat. So dipanggil baju tersebut sebagai abqari. Bermakna handmade yang orang kata macam mana? Teliti. Nampak tak satu perkataan dia ada banyak maksud, tapi dia perlu melihat mana sejarah dia. So itu dipanggil sebagai abqari. So kenapa Allah gunakan perkataan-perkataan macam ini? Sebab apa? Padahal dia boleh guna perkataan lain. Sebab benda tu yang biasa berlaku di kalangan diorang, benda tu di sekeliling diorang. So bila Allah menjanjikan abqari di dalam syurga, diorang memang kata, betul tu. Bermakna betul punya, hebat tu. Benda tu sangat sampai kepada akal diorang. Seandainya Quran itu kepada bangsa Melayu, so mungkin Allah akan gunakan perkataan yang orang Melayu kalau pandang pun memang betul tu, dia memang premium tu. Contoh capal. Contoh kata mereka akan dipakaikan dengan capal-capal bertenun daripada tradisional orang Melayu. Contoh. Orang Melayu kalau dengar pun, dia mesti kata, ush, premium tu. Hebat tu. Sebab capal ni, zaman tu, bangsawan-bangsawan kan. Capal-capal bangsawan tu lah. So, perkataannya Allah gunakan semua benda-benda yang boleh menunjukkan benda-benda yang sangat diorang sanjung dulu. Yang mana semua yang diorang anggap sangat premium. Itu sebab Allah guna perkataan hijau. Kenapa Allah tak guna warna lain? Betul tak? Kalau kita anggap hitam adalah premium, Arab tak anggap hitam premium. Diorang tak suka warna hitam.
Tu sebab doang dalam hadis sebut apa? Anjing hitam ni Nabi kata amalan orang sihir sebab dia hitam. Dia hitam. Anjing hitam, ayam hitam, sampai ke hitam ni memang bad luck bagi orang Arab. Sweet, kita premium. Kan? Orang tengok hitam tu dalam dulu perilis. Hitam itu emas kan. Hitam itu emas. Kita agak hitam. Arab tak? Arab barang premium ni hijau. Hijau. Itu sebab Allah